Fi Ziarul Quran karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusuf Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat 1. Pendapat yang dipilih mengenai huruf-huruf potongan di awal surah. Alif Lam Mim. Dalam mentafsirkan huruf-huruf potongan ini, iaitu Alif Lam Mim, kami pilih pendapat secara tarjih dan bukannya secara pasti. Ketika membicarakan huruf potongan yang sama ini di awal surah Al-Baqarah, iaitu ianya merupakan salah satu isyarat untuk mengingatkan manusia bahawa kitab Al-Quran adalah digubah dari jenis huruf-huruf potongan ini. Ia boleh digunakan oleh semua orang-orang Arab yang ditujukan kitab Al-Quran itu kepada mereka. Namun demikian, kitab Al-Quran itu kepada mereka, namun demikian, kitab Al-Quran tetap sebagai sebuah kitab mukjizat yang manusia tidak mampu menggubah dan mengarang seperti dari huruf-huruf yang sama. Pendapat yang kami pilih dalam mentafsirkan huruf-huruf potongan di pangkal surah-surah secara tarjih bukannya secara pasti adalah sesuai dengan kami untuk memahami pertalian isyarat ini dalam berbagai-bagai surah. Isyarat dalam surah Al-Baqarah adalah mengandungi cabaran yang disebut dalam surah selepas surah itu, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu masih dalam keraguan terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan pada hamba kami, maka bawalah satu surah yang serupa dengannya dan panggillah saksi-saksi kamu selain dari Allah jika kamu benar. Surah Al-Baqarah ayat 23. Adapun isyarat dalam surah Ali Imran ini, maka nampaknya ia mempunyai suatu pertalian yang lain pula, iaitu kitab Al-Quran ini adalah diturun dari Allah yang tiada Tuhan yang lain melainkan Dia. Ia digubah dari huruf-huruf dan kalimah-kalimah yang sama dengan cara pengubahan kitab-kitab samawi sebelumnya yang diakui oleh kitab-kitab yang ditujukan kepada mereka, ayat-ayat dalam surah ini. Oleh itu, di sana tidak ada suatu keganjilan bahawa Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Rasulnya dengan bentuk yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Hidup dan Maha Mentadbir. Dia telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan Dialah yang telah menurunkan Taurat dan Injil, ayat 3. Sebelum ini, untuk menjadi hidayah kepada manusia, dan Dialah yang telah menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang yang mengingkarkan ayat-ayat Allah akan memperolehi azab yang amat berat. Dan Allah itu Maha Perkasa dan mempunyai kuasa menentukan balasan, ayat keempat. Sesungguhnya Allah itu tidak bersembunyi kepadanya sesuatu apapun di bumi dan tidak pula di langit, ayat kelima. Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim mengikut bagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, ayat ke-6. Dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya terdapat ayat-ayat yang muhkamah, itulah induk Al-Quran, dan yang lain ialah ayat-ayat yang mustasyabihah. Adapun orang-orang yang mempunyai kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu mengikut ayat-ayatnya yang mutasyabihah kerana hendak membuat fitnah dan hendak membuat takwilan, dan tiada yang mengetahui takwilan-takwilannya melainkan Allah. Dan orang-orang yang teguh dan mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepadanya. Ayat-ayat yang mencapai itu, semuanya itu dari sisi Tuhan kami belaka, dan tiada
yang mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang berakal. Ayat ke-7. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membiarkan hati kami menyeleweng dan sesat setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha pengurnia. Ayat yang ke-8. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpul seluruh manusia pada hari kiamat yang tiada sebarang keraguan terhadapnya. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ayat ke-9. Demikianlah surah ini memulakan perbicaraannya dengan menghadapi ahli kitab yang ingkarkan kerasulan Nabi SAW. Sedangkan mereka selaku orang-orang yang cukup arif tentang nabi-nabi, rasul-rasul, kitab-kitab suci dan wahyu dari Allah adalah sepatutnya menjadi orang-orang yang pertama mengakui kebenarannya dan menjadi pelopor orang-orang yang menganut Islam. Andainya persoalan ini merupakan persoalan pengakuan yang berdasarkan hujah dan dalil. Demikianlah surah ini memulakan pembicaraannya dengan menghadapi ahli-ahli kitab dengan ayat-ayat yang tegas dan pemutus dalam persoalan kekeliruan yang paling besar yang berkecamuk dalam hati mereka, atau kekeliruan yang sengaja ditabur oleh mereka di dalam hati kaum muslimin. Ayat-ayat itu mendedahkan segala pintu dan lorong kekeliruan di dalam hati yang menentukan pendirian orang-orang mukmin yang sebenar terhadap ayat-ayat Allah dan pendirian orang-orang yang sesat dan menyeleweng. Ia menggambarkan keadaan para mukminin dengan Tuhan mereka dan bagaimana mereka sentiasa mencari perlindungan dan berdoa kepadanya dan bagaimana mereka mengenal sifat-sifatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.